nama-nama yang dikira sebagai dubious voters ini selama 3 bulan. 3 bulan dipamerkan, maknanya dia telah melalui due process itu, dipamerkan, dan tidak ada mereka-mereka yang tampil ke depan. Maka SPR bersetuju untuk menggugurkan mereka daripada daftar pemilih. Itu peringkat awal. Tetapi semenjak kebelakangan ini, atas desakan tertentu, SPR buat U-turn, mengatakan tak boleh gugur sebab tak ada kuasa. Ini yang saya maksudkan. Kuasa ada. Dia mesti berpuas hati dengan daftar pemilih nama-nama yang perlu digugurkan. Okey, saya tidak kata sesuka hati. Terima kasih. Berpuas hati. Berpuas hati melalui due process yang telus setelah dipamerkan nama-nama tersebut. Terima kasih. Sebelum saya ini sejak Rembau. Betul, yang saya katakan sesuka hati itu adalah terminologi saya. Ya, betul, Yang Berhormat tak mengatakan sesuka hati. Tetapi pandangan Yang Berhormat itu menunjukkan bahawa ketua pendaftar itu perlu membuat keputusan. Yang Berhormat Gombak katakan, oh sudah dipamerkan 3 bulan. Tahukah Yang Berhormat, kadang-kadang dengan jabatan pendaftaran, immigration, nak orang buat pasport yang datang sampai 4 bulan tak datang ambil pasport dia. 3 bulan satu jangka masa yang betul. Tetapi bagaimana kalau orang itu berada di pedalaman? Ini yang permasalahan kita. Jadi soalnya sekarang saya nak bagi tahu kepada Yang Berhormat Gombak. Tetapi dalam peraturan pilihan raya ini, Akta 2002 ini, ya, tidak ada satu peruntukan yang khusus yang mana apabila dikeluarkan nama seseorang nama oleh ketua pendaftar, tidak ada peruntukan khusus untuk ketua pendaftar memasukkan semula nama ke dalam pendaftar kalau dia salah. Tidak ada. Jadi ini yang menjadi permasalahan kepada ketua pendaftar dan kita harus memberi sedikit keyakinan kepada mereka. Tidak ada orang yang mempunyai kuasa, yang mempunyai hak ditarik hak itu untuk mengundi. Yang Berhormat Rembau. Terima kasih Kota Belud. Saya telah mengikuti perbahasan tadi. Saya dapati bahawa isu ini sama juga isu yang saya sempat bahas dengan Yang Berhormat daripada Rasah, iaitu kuasa Chief Registrar untuk keluarkan nama-nama daripada senarai pemilih. Tetapi apa yang saya nak nyatakan di sini adalah kuasa ketua pendaftar Chief Registrar itu terbatas kepada undang-undang induk, iaitu perlembagaan negara. Dalam perlembagaan persekutuan kita, perkara 119 jelas menunjukkan bahawa seorang pemilih itu hanya dapat dikeluarkan daripada senarai pemilih, disqualified, dalam keadaan-keadaan tertentu, iaitu hilang kerakyatan, kewarganegaraan, being of unsound mind, dah kurang siuman, dijatuhkan hukuman mati, ataupun meninggal, ataupun dipenjarakan. Itu saja dalam konteks tersebut. Jadi kita kena baca undang-undang yang dirujuk tadi dengan undang-undang induk, iaitu perlembagaan persekutuan yang saya maksudkan tadi. Sebab itulah kuasanya terbatas. Dan bahagian kedua, kalau kita ikut logik tersebut, kalau itulah keadaan-keadaan tertentu yang membenarkan seorang pemilih itu dikeluarkan daripada senarai pemilih, maka beban bukti, the burden of proof, adalah kepada mereka yang membuat aduan tersebut, bukannya pihak yang lain. Jadi kalau kita tuduh orang itu tidak ada lagi, kita kena buktikan. Kalau tidak ada sijil mati, kalau cuma nama dia inaktif, tidak aktif dalam senarai Jabatan Pendaftaran Negara, tidak ada sebab mengikut perkara 119 Perlembagaan Persekutuan, Chief Registrar boleh keluarkan nama tersebut daripada senarai pemilih ataupun daripada electoral roll. Itu yang maksudkan saya. Dan di sini kalau sekiranya burden of proof tidak diberi, iaitu melalui sijil mati, bagaimana Chief Registrar boleh rasa puas hati untuk keluarkan nama tersebut semata-mata nama itu inaktif dalam JPM, bukan tidak wujud tetapi inaktif. Saya minta pandangan daripada Kota Belud. Terima kasih Yang Berhormat Rembau. Ini saya setuju. Ini masalah kita.
Dalam masa yang sama, kedua-dua belah pihak, Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat memang mahukan sistem SPR yang telus. Perdana Menteri telah mengatakan, kita tidak mahu menang dengan satu keadaan di mana kita dituduh memanipulasikan sistem pilihan raya. Bagaimana kita mau berdepan dengan masyarakat antarabangsa, sebuah negara Malaysia yang makmur, yang demokratik, yang yang mempunyai credibility, menang dengan cara begini. Tetapi yang berhormat tidak boleh mendesak sesuatu perkara yang tidak boleh dibenarkan oleh perlembagaan seperti mana yang dikatakan oleh yang berhormat Rembau. Sebab itu saya katakan perlu kita berlapang dada. Ini masalahnya, itu saya selalu katakan Tuan Tan Sri. Pembangkang harus berlapang dada. Kalau dia berlapang dada dengan cara yang tidak terlalu confrontational, saya rasa banyak masalah kita boleh selesaikan. Berlapang dada Masalahnya, ni, saya minta laluan. Sekejap, saya habiskan dulu. Saya bagi, nanti dulu yang berhormat, nanti saya akan bagi. Saya katakan, itu sebabnya saya katakan tadi, bagaimana ketua pendaftar itu boleh mengeluarkan nama sesuka hati. Dalam peruntukan ini pun dikatakan dengan jelas, memotong nama mana-mana orang yang ketua pendaftar berpuas hati. Then we ask, what does it mean by berpuas hati dengan izin Tan Sri? Apakah dia bangun pagi-pagi dia kata saya rasa Azmin bin Ali ini tak boleh juga. Sebab itu dia mesti ada bukti. Dan bukti itu mesti di backup ya dengan fakta. Ini sebelum Gombak berkomen. Menurut nota di depan saya ini masa dihadkan kepada 20 menit. Tadi yang berhormat Kota Belud mulai beruja pada 12.45 menit. Then you have 5 minutes in the afternoon. Ya. So I'm just reminding you. Sila. Sekejap. Dah bagi tak boleh tarik balik. Boleh saya bagi seminit? Ya. Seminit ya, saya kira. Kota Belud, lanjutan daripada pencelahan yang dibuat oleh Yang Berhormat Rembau tadi, yang mencadangkan supaya peraturan ini dibaca secara bersama dengan Perlembagaan Persekutuan 119. Tetapi Yang Berhormat Rembau, dalam peraturan ini telah dicerakinkan apakah keadaan-keadaan yang membolehkan ketua pendaftar membatalkan nama-nama tersebut. Ada 7 keadaan yang membolehkan ketua pendaftar membatalkan dan memasukkan. Yang Rembau sebut, memotong nama mana-mana orang yang ketua pendaftar berpuas hati sudah meninggal dunia. Saya setuju. Dah meninggal. Rembau kata yang kalau hukum gantung mati. Potonglah, dia dah mati. Okey. Kemudian yang keenam, memotong nama-nama orang yang telah melepaskan atau telah dengan sah dilucutkan kewarganegaraannya. Ada di sini. Keadaan itu. Ada juga keadaan yang menyatakan memotong nama mana-mana orang yang pada pendapat ketua pendaftar tidak berhak kerana apa-apa sebab untuk terus dikekalkan atau ada dalam daftar pemilih induk atau daftar pemilih tambahan. Ada. Itu yang pertama. Yang kedua, satu je lah Yang Berhormat, satu saja. Kota Belud, saya nak bagi penjelasan. Satu cukup. Kota Belud mendakwa bahawa ketua pendaftar kalau mengikut ini boleh potong, tak boleh masuk. Tak betul. Kalau tengok 25/2/C, ketua pendaftar juga boleh memasukkan apa-apa butir baru tentang pendaftaran mana-mana orang. Boleh. Okey. Jadi jangan putar belitkan peraturan yang sedia ada. Dia boleh potong, dia boleh masukkan. Terima kasih Gombak. Okey. Terima kasih Gombak. Ini masalahnya apabila Yang Berhormat Gombak ini membaca mengikut sesuka hati beliau. Saya ada salinan Undang-Undang Malaysia, peraturan-peraturan pilihan raya pendaftaran pemilih 2002 Yang Berhormat Gombak. Yang dikatakan tadi ialah memotong yang dikatakan memotong memasukkan apa-apa butir baru tentang pendaftaran mana-mana orang di bawah Seksyen 25/2/C yang dikatakan oleh Yang Berhormat Gombak itu adalah hanya berkenaan dengan kesilapan nama
pendaftaran dan sebagainya. Bukannya hak untuk mengundi memasukkan di dalam dan keluar daripada daftar pemilih. Ini yang berhormat Gombak tak faham. Of course dia kena diberikan kuasa untuk membetulkan butir-butir. Butir-butir ada di sini. Di sini ada yang berhormat Gombak. Itu satu. Yang keduanya, yang Seksyen 25(2) dan G ini memotong nama mana-mana orang pada pendapat ketua pendaftar tidak berhak kerana apa-apa sebab untuk terus dikekalkan atau ada dalam daftar pemilih induk atau daftar pemilih tambahan. Ini juga bergantung kepada burden of proof. Ini yang kita katakan tadi, kalau ketua pendaftar ini mengeluarkan nama sesuka hati, kita mempunyai masalah yang baru. Itu sebabnya walau apa yang dibuat oleh ketua pendaftar ini, saya kira tuan-tuan yang berhormat sebelah sana pun mahukan sesuatu supaya mengekang kebebasan ketua pendaftar mengeluarkan begitu saja. Sebab itu saya katakan tadi tidak ada peruntukan. Apabila satu nama itu dikeluarkan, kemudian dimasukkan semula. Tidak ada peruntukan di dalam akta ini. Jadi Tan Sri yang dipertua, saya cuma nak sentuh dua perkara cepat. Pertamanya ialah tentang satu kajian yang dibuat oleh Merdeka Center yang telah dikeluarkan dan diagihkan kepada ramai di antara rakan-rakan kita di sini, ahli-ahli parlimen, pada hari kita membentangkan jawatan kuasa khas mengenai penambahbaikan pilihan raya. Saya terbaca satu fakta di dalam Malaysia Merdeka Center survey itu, Tan Sri yang dipertua, yang mengatakan bahawa dalam semua negeri-negeri yang mana dibuat kajian tersebut oleh Merdeka Center, negeri yang tertinggi di mana pengundinya tidak dapat dikenali ialah di Selangor dan di wilayah Persekutuan. Saya nak ulang balik. Negeri pengundi yang tidak dapat pendaftar, pengundi ialah yang dalam daftar pemilih, yang dibuat kajian yang tertinggi tidak dikenali, tidak dapat dikenal pasti, ialah di Kuala Lumpur dan di Selangor. Di negeri-negeri yang dikuasai oleh parti pembangkang. Ini dalam kajian Merdeka Center, bukan UMNO Barisan Nasional yang buat. Jadi contoh ini kalau nak dikatakan, kalau orang barisan, orang UMNO nak berceramah di kampung, ini nak katakan orang pakatan ini pembohong, ini menipu. Tapi kita tak buat kerana kita faham. Kita faham kerana di Kuala Lumpur dan Selangor ini mobility pergerakan pengundi itu berlaku sepanjang masa. Sekejap dia menyewa dalam kondo ini, kemudian tahun depan dia pergi ke tempat yang lain, dia lupa nak tukar SPR. Kita faham. Itu sebabnya kita tak gunakan fakta ini. Tapi kalau kita nak gunakan cara pembangkang, kita boleh bagi tahu bahawa ini adalah satu manipulasi daripada parti pembangkang. Ini Merdeka Center yang buat. Nak guna tuduh pembangkang dah. BN yang buat. Saya bagi pada tangga batu sekejap, Tan Sri. Yang Berhormat, saya mendengar ketika taklimat SPR, isu yang sama dibangkitkan berulang-ulang semata-mata untuk memacu ke satu agenda mereka, bersih tiga, untuk mewujudkan seolah-olah keputusan dibuat tidak berasaskan kepada tanah yang stable, pada platform yang stable. Jadi Yang Berhormat jangan layan benda-benda ni. Yang Berhormat teruskan berucap sebab lepas ini kami semua nak berucap. Okey. Terima kasih. Satu minit saja Tan Sri. Saya nak katakan last saya nak katakan saya terkejut juga apabila Permatang Pau mengatakan bahawa dia akan melewatkan atau tidak akan mengadakan pilihan raya serentak dengan Persekutuan Federal Election. Tak apalah, itu adalah hak mereka. Sekejap Yang Berhormat, tak ada masa ni. Itu saya fahamlah, itu hak mereka. Tapi nampak sangat takutnya tu. Nampak sangat takut. Ada sudah tanda-tanda bahawa kekalahan itu sudah sampai ke pintu ke mereka. Dan saya ucapkan tahniah kepada Tanjung Karang, kerja kuat Tanjung Karang dengan Sepang yang telah membongkar semua masalah di Selangor yang dibuat oleh kerajaan kerajaan Pakatan. Sebab itu sudah ada tanda-tanda kemenangan Barisan Nasional di Selangor ini. Sebab itu tidak delay lagi. Ya, jadi kalau boleh janganlah buang duit rakyat. Jadi terima kasih Tan Sri yang dipertua. Terima kasih saya Mahamat menyokong pindaan kepada rang undang ini.